Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Kementerian Luar menerima 3 notis tata tindak daripada Kedutaan Besar Amerika Syarikat di Kuala Lumpur susulan pendirian Malaysia untuk tidak melabel Hamas sebagai pengganas. Perdana Menteri mendedahkan notis itu diterima masing-masing pada 13 Oktober, 18 Oktober dan semalam. Beliau turut mendedahkan Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat telah dipanggil Jabatan Negara Amerika Syarikat susulan pendirian negara berhubung konflik Israel-Palestin. Pelaksanaan pengappungan harga ayam diyakini tidak akan membebankan pengguna. Pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, ini kerana stok dan pengeluaran ayam masih mencukupi ketika ini. Ia berdasarkan jaminan pihak industri yang mampu untuk menjual pada harga yang lebih rendah berikutan kos pengeluaran semakin stabil. KPDN mengambil peranan membantu dalam aspek penguatkuasaan di peringkat pasaran. Monopoli kartel ayam perlu dihapuskan. Ia bagi menjamin kestabilan harga ayam. Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, ia terutama selepas langkah penamatan subsidi dan kawalan harga ayam berkuat kuasa esok. Dalam pada itu, kenaikan kadar cukai jualan dan perkhidmatan bukan bertujuan membebankan rakyat. Malah hasilnya akan disalurkan kepada rakyat, misalnya dalam bentuk bantuan sumbangan tunai rahmah SCR kepada golongan sasar. Pengampungan harga yang diimbangi penawaran dan permintaan membolehkan pasaran kembali bebas dan bersaing secara sihat. Menurut analisis ekonomi Profesor Madya Dr. Ida Yassin, penamatan subsidi dan kawalan harga ayam juga langkah tepat dalam mengurangkan ketirisan subsidi yang ketika ini turut dinikmati warga asing dan golongan berpendapatan tinggi. Penjimatan subsidi sehingga 100 juta ringgit sebulan membolehkan kerajaan menyalurkan peruntukan tersebut kepada golongan sasar yang memerlukan. Malaysia mempunyai kapasiti pengeluaran ayam dan telur pada tahap yang mencukupi. Namun, pergantungan kepada makanan ayam import menjadi antara indikator kepada kekurangan pengeluaran bekalan ayam. Menurut analisis ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zuhazmi Abdul Rashid, ia sekaligus memaksa kerajaan mencari solusi terbaik termasuk melaksanakan pengampungan harga dan penghapusan subsidi dalam usaha menyusun semula harga dan bekalan mengikut keperluan semasa. Ibarat digantung tidak bertali. Sekumpulan pekerja My Airline bersama Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC membuat laporan polis terhadap syarikat itu. Setiausaha Agung MTUC berkata pihaknya seterusnya akan membawa isu tersebut kepada Jabatan Tenaga Kerja dan berharap tindakan segera dapat diambil untuk membela nasib lebih 900 pekerja My Airline. Polis rampas 521 kilogram syabu bernilai 17.2 juta ringgit dalam 5 siri serbuan di sekitar Kota Baru Rabu lalu. 7 lelaki tempatan dan seorang warga Thailand berusia antara 20 hingga 54 tahun turut ditahan. Pengarah JSJN Bukit Aman berkata dadah diselundup masuk dari Thailand melalui jalan darat sebelum diedarkan untuk pasaran tempatan, terutama Lembah Kelang. Sedikit dikesan mulai aktif sejak Mei lalu. Diesel bernilai RM21,500 dipercayai untuk diseludup ke negara jiran dirampas. Ia hasil serbuan KPDN Kedah di sebuah stor haram di kawasan perindustrian Bukit Kayu Hitam Kedah semalam. Sebuah lori dengan tangki tambahan dengan isian cecair disyaki diesel turut disita. Pekerja dan pemandu lori berjaya meloloskan diri ke kawasan hutan berhampiran. Siasatan dijalankan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Seludup arak tanpa cukai. Seorang lelaki tempatan ditahan polis dalam satu serbuan. Serbuan dibuat ke atas premis di Jalan Sengkang Pagoh Muar pada 23 Oktober lalu. Turut merampas 859 kotak arak pelbagai jenama bernilai RM737,000. Sementara itu, sebuah lori turut disita. Ketua Polis Daerah Muar berkata suspek berusia 37 tahun itu telah menjalankan kegiatan sejak 3 minggu lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. 73,296 notis pelbagai kesalahan dikeluarkan melalui OPS khas kenderaan komersial antara 1 hingga Oktober lalu.
Ia hasil pemeriksaan ke atas 321,263 buah kenderaan. Notis melibatkan kesalahan lebihan muatan, kesalahan teknikal, tiada lesen memandu sah, tiada lesen vocational, LKM tamat tempoh, tiada insurans dan kesalahan utama lalu lintas. JPJ turut menyita 705 buah kenderaan. Seorang ahli perniagaan disyaki terlibat kes penipuan tawar perniagaan rakan kongsi tidak wujud diburu polis. Kes melibatkan kerugian mencecah RM1 juta. Suspek Muhammad Jailani Sheikh Muhammad atau dikenali sebagai Datuk Muhammad, 44 tahun, beralamat di Taman Citra Alustar gagal dikesan hingga kini. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Star berkata, 5 laporan berkaitan kes diterima sebelum usaha pencarian digiatkan. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiksaan. Kemuka dokumen palsu, seorang pemilik syarikat dan pekerjanya didakwa atas 3 pertuduhan. Kedua-dua tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Mahkamah Session Kuala Terengganu. Tertuduh didakwa memberi butiran palsu dalam permohonan insentif penjana kerjaya melibatkan jumlah RM126,100. Kedua-dua tertuduh juga mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan pilihan menggunakan dokumen palsu sebagai tulen mengikut Seksyen 471 Kanun Kesiksaan. 5 warga negara Indonesia yang hanyut di perairan Johor pada 6 Oktober lalu selamat diserah kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Republik Indonesia petang semalam. Pengarah Maritim Negeri Johor berkata, proses serahan dilaksanakan di kedudukan 4.1 Batu Nautika Barat Daya Pulau Kukup, Pontian. Semua lelaki berusia 21 hingga 48 tahun itu sebelum ini dilapor hanyut apabila bot dinaiki dipukul ombak besar ketika di perairan Tanjung Balai, Karimun, Indonesia. Sebanyak 19 permohonan berjumlah lebih RM60,000 diluluskan bagi membantu penduduk terjejas bencana termasuk banjir sehingga 25 Oktober lalu di Perak. Pengarah Pertanian Negeri berkata, ia menerusi peruntukan pembangunan semula projek mangrove makanan dan tabung bencana tanaman padi. Daripada jumlah itu, sebanyak 17 permohonan melibatkan padi, manakala selebihnya membabitkan pelbagai tanaman lain. Selain bantuan tunai, petani terjejas juga akan menerima bantuan input pertanian. JPJ Perak berjaya mengutip lebih RM800,000 hasil 2 siri lelongan awam, membabitkan lebih 100 buah kenderaan yang disita tahun ini. Pengarah JPJ Perak berkata daripada jumlah itu dikutip melalui 2 siri lelongan awam ke atas 41 buah kenderaan pada bulan Mei dan bulan Oktober melibatkan 77 buah kenderaan yang tidak dituntut pemilik masing-masing. Tambahnya, lebih 200 pembida hadir pada 2 sesi lelongan awam tersebut. Seramai 7.3 juta pengguna sudah memuat turun aplikasi MyJPJ setakat 26 Oktober lalu. Sementara 6.5 juta pengguna jalan raya telah mendaftar menggunakan JPJ EID. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ berkata, bekalan lesen kenderaan motor LKM dan sijil pemilikan sementara VOC mencukupi di seluruh negara. Pihaknya akan memastikan bekalan kedua-dua lesen dan geran fizikal disediakan di semua cawangan JPJ seluruh negara. Perincian cadangan naik taraf lesen memandu motosikal kelas B2 kepada B secara automatik akan dimuktamadkan sebelum akhir tahun ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ berkata ia akan dibentangkan kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zakid Hamidi terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya diumumkan. Ketika ini pihaknya masih menunggu dasar pelaksanaan daripada Kementerian Pengangkutan. Status dan latar belakang setiap pengasuh taska akan disemak. Ia melalui kerjasama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM dengan pihak PDRM. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ia bagi memastikan setiap pemohon yang layak adalah seorang warga negara dan tidak memiliki rekod lampau. Setakat Oktober tahun ini, lebih 3,000 pusat pengasuh atau taska telah berdaftar dan lebih 1,000 lagi tidak berdaftar di bawah KPWKM. Sasaran Malaysia untuk menduduki tangga 25 teratas dunia dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI dalam tempoh 10 tahun adalah realistik dan boleh dicapai. Ketua Setiausaha Negara berkata, berdasarkan usaha-usaha dilaksanakan kerajaan ketika ini, beliau yakin kedudukan negara yang kini berada di kedudukan ke-61 dalam CPI 2022 dapat diperbaiki.
semua penjawat awam harus berusaha dan bergerak sebagai satu pasukan bagi memastikan isu berkaitan tata kelola dan integriti dapat diperbaiki dari semasa ke semasa selari hasrat Perdana Menteri dan konsep Malaysia Madani. Malaysia teroka destinasi ekspor baru ke Asia Tengah dan Amerika Latin. Perdana Menteri berkata ia sebagai usaha memitigasi trend penurunan nilai ekspor negara. Ini berdasarkan potensi ekspor ke negara berkenaan yang mencatatkan pertumbuhan positif sebanyak 24.7% Asia Tengah dan 2.3% Amerika Latin. Kerajaan serius dalam merealisasikan komitmen pelaburan bernilai 170 bilion ringgit dari China yang diumum Perdana Menteri April lepas. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri berkata pelaburan itu akan diluluskan apabila butiran dan insentif telah dipersetujui. Hasil akan dapat dilihat dalam tempoh 1 hingga 3 tahun tertakluk sama ada ia pelaburan kecil atau besar. Sehingga Jun, negara telah mencatatkan kelulusan pelaburan sebanyak 132.6 bilion ringgit atau 60% daripada sasaran 2023. Kadar dasar semalaman OPR dijangka kekal pada 3% dalam mesyuarat Jawatankuasa Dasar Monetary MPC terakhir tahun ini. Menurut Ahli Persatuan Manusia Bumi Putra Malaysia, Muhammad Shakil Haziq Muhammad Zubir, unjuran itu berdasarkan kadar inflasi yang terkawal ketika ini. AmBank menerusi nota penyelidikannya turut meramalkan pengekalan OPR pada paras masa. Normalisasi kadar OPR sebanyak 125 mata asas pasca COVID-19 telah memberikan keseimbangan pertumbuhan inflasi ke tahap diperlukan. Pelaksanaan jualan agro madani Fama Perlis sehingga kini memberi manfaat kepada lebih 30,000 rakyat negeri terbabit. Menurut pengarah Fama Negeri, ia menerusi 145 program jualan agro madani melibatkan pejabat Fama Negeri, outlet peruncitan Fama dan masjid-masjid terpilih seluruh Perlis. Pihak Fama Perlis merekodkan nilai keseluruhan jualan sehingga kini mencecah RM740,000. Israel terus mengebom Gaza dan menyebabkan kemusnahan besar-besaran. UNICEF berkata menggesa gencatan senjata segera dilakukan dan mahu semua pihak melindungi kanak-kanak selaras dengan undang-undang kemanusiaan dan hak asasi manusia antarabangsa. Situasi di Gaza kini diambang malapetaka dan penghantaran bantuan kepada kanak-kanak adalah satu kecemasan. Angka kematian rakyat Palestin kini meningkat kepada 8,306. Daripada jumlah itu, seramai 3,457 mangsa adalah kanak-kanak, manakala 2,136 adalah wanita. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sekali lagi mengadakan mesyuarat tergempar bagi membincangkan konflik terkini di Gaza. Pesuruhjaya UNRWA, Philip Lazzarini berkata hampir 70% mereka yang terkorban di Gaza terdiri kanak-kanak dan wanita. Pesuruhjaya UNRWA Philip Lazzarini memaklumkan konflik di Gaza turut meragut 64 nyawa petugasnya sejak 7 Oktober. Selain Gaza, satu lagi konflik sedang berlaku di tebing barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.